Hi, Assalamualaikum. Good morning to all students for Science 4 and for Science 5. Okay, kita jumpa lagi setelah bercuti. Minggu yang lepas patutnya ada kelas tapi kita cuti tahun baru Cina. Jadi macam lama tak jumpa kan? Okay. Berkenaan dengan awak punya latihan yang awak dah hantar dalam Google Classroom, yang dah hantar cikgu dah semak. Okey, sepatutnya awak dah dapat dah pun. Malam tadi cikgu baru tengok lah. Cikgu kalau cikgu set awal-awal cikgu tengok ada yang lambat hantar tu, cikgu kumpulkan sekali supaya senang cikgu semak. Okey, sebab tu baru semalam lah yang awak terima awak punya latihan yang dah disemak. Okey, untuk pelajar-pelajar yang belum hantar, pastikan awak hantar ya. Pastikan hantar kerana cikgu nak buat laporan PBD. Okey, pelaporan PBD adalah berdasarkan apa yang awak buat. Cikgu nak taksir, cikgu nak nilai apa yang awak dah buat. Okey, kalau awak tak hantar, macam mana cikgu nak buat pentaksiran bilik darjah untuk awak. Okey, take note lah siapa-siapa yang belum hantar, pastikan hantar. Okey, overall latihan yang lepas 1.1D and 1.1E semuanya tak ada masalah. Okey, boleh jawab dengan baik. Ya, cuma ada bahagian yang 1.1E. Sekejap, 1. Saya tengok sekejap 1.1E yang question 1. Okey, 1.1E question 1. Okey, tak apa, cikgu tunjuklah. Senang nampak. Okey, awak boleh refer dalam textbook awak. Page 20. Page 20. Mana page 20? Okey, page 20. Okey, soalan 1.1E ni ada juga yang buat salah. Soalan kat sini, okey, soalan kat sini minta, sekejap ya, masih ada yang sedang masuk. Okey, soalan kat sini dia dah bagi graph. Okey, dia dah bagi graph, the quadratic function, and you have to state the roots. Nyatakan sahaja. So tak perlu nak calculate by using the equation you find value x, tak, bukan. Okay, based on the graph sahaja. Awak baca graph tu dengan betul. Okay, that's why ada yang mesej kat cikgu, dia kata dia cuba substitute value, dia tak dapat 0. Memang sebab kebiasaannya graph ini susah nak dapat yang tepat. Ya, so kat sini hari tu cikgu dah tunjuk dah pun sebenarnya dalam grup Telegram, cikgu dah tunjuk macam mana awak nak baca graf ini. Okey, kat sini ni dah lah melibatkan decimal kan. So macam mana caranya? Okey, awak nampak yang ni, unit ni adalah 10 units. Okey, 10 units, kotak kecil-kecil tu ada 10 kotak. Okey, so macam mana nak tahu value dia kat sini ni yang intersect dengan x intercept ni, caranya okey, awak tengok dia punya beza antara orang panggil 10 units tu, okay, 10 kotak tu adalah 0.5. Jadi 0.5 you divide by 10 untuk nak tahu berapa satu yang kotak kecil tu. Okay, kemudian tengok kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So awak darabkanlah dengan 7. Ya, darabkan dengan 7. So kat sini awak akan dapat negative 0.35. Sepatutnya dapat 0.35 tapi kan dia on the left hand side. So yang ni sepatutnya, okay, yang kat sini ni negative 0.35. Okay, tak perlu calculate based on the equation tu. Dan awak tak perlu substitute. Tak perlu substitute untuk buktikan dia sama dengan kosong. Okay, because yang ni soalan ni minta based on graph. Okay, so cikgu harap ada yang jelas lah. Siapa yang jawab kat sini salah, memang markah dia agak kurang lah. Cikgu bagi 95 kalau tak salah. Okay, kemudian yang lain-lain tu cikgu tengok tak ada masalah. Cuma ada yang tak tunjuk workings. Okay, tunjuklah workings. Memang macam mudah saja kan, tapi sebenarnya awak mathematics ni you have to show the full workings. Alright. Okay, so kita akan teruskan dengan pembelajaran kita hari ini. Okay, hari ini cikgu nak habiskan
untuk chapter 1. Sebab sekarang ni pun dah penghujung dah pun bulan 2. Agak slow sikit ya, agak slow sikit, tak apa. Kita doakanlah insya-Allah sebulan lagi kita dapat bersemuka. Bila bersemuka ni senang sikitlah nak belajar kan, senang, lebih mudah nak buat. Okay, baik. So hari ni you can refer your textbook page 21. Alright, your textbook pula dah. Textbook page 21, kita akan tengok how do you determine the roots of quadratic equation by factorization method. Okay, in previous class awak dah tengok kalau kita nak based on the equation. Okay, based on equation kita nak determine is it the roots of that equation. Alright, okay, in this learning standard, okay, dalam learning standard ini awak akan tengok, okay, yang ni, awak akan tengok determine the roots of quadratic equation by factorization method. Actually you have learned how to factorize it. Awak dah belajar factorization of algebraic equation, expression in form 2. Dalam form 2 dah belajar. Okay, so yang ni nak apply balik sahaja apa yang dah belajar dalam form 2. Alright, okay. Factorization method. Okay, sekejap kita tukar colour sekejap. Factorization method is one of the method used to determine the roots of quadratic equations. Okay, ingat lagi apa dia methods yang kita akan guna kat sini. Ingat balik, masa form 2 ada 4 methods you have yang boleh guna untuk factorize algebraic expression. Awak belajar. Yang pertama by HCF. Yang kedua by Yang kedua by boleh respon, ingat lagi apa yang dah belajar dalam form 2? Cikgu dah berapa tahun yang lepas cikgu, tak ingat lah. Okay, yang kedua by cross multiplication method. Okay, yang ketiga ialah by difference between two perfect squares, dan yang keempat common factor between 4 terms. Okay, ini dah belajar masa form 2. Kita nak apply balik je, tapi kita akan guna satu sahaja method tu, iaitu cross multiplication method. Okay, kalau algebraic ni dia lebih kepada cross multiplication method. Alright, okay. Kita tahu yang quadratic equation general form dia dalam bentuk ni, ax square plus bx plus c. Ini adalah general form. So kalau soalan bukan dalam general form, awak kena tukar dulu dia dalam bentuk general form. Okay, dia tak boleh selesaikan tanpa awak susun semula dalam general form. Okay, general form dia mesti ax square plus bx plus c equals to 0. Kalau dia ada equals to ada value, so awak kena susun semula, bawa value tu to the left hand side. Alright, now look at example 7. Yeah, determine the roots of the following quadratic equation by factorization method. Okay, sekarang cikgu nak uji tengok. Macam mana caranya nak buat factorization method. Okay, cikgu salin balik kat sini, x square minus 5x plus 6 equals to 0. Siapa kelas cikgu tunjuk buat bracket besar ni, lepas tu buatlah palang kat sini. Okay, kemudian buat apa? Yang pertama kita nak tahu value macam mana nak dapatkan x square. So kita tahu x times x. Okay, kita tahu x times x. Kemudian kita tengok yang value c pula. Okay, value c tu ada macam mana nak dapatkan 6. Ada banyak cara kan, factors dia. Kalau factors ada untuk 6 is 1 times 6 dengan 2 times 3. Okay, so you have to try an improvement method lah. Sama ada nak guna 1 times 6 ataupun nak guna 2 times 3. Kena bergantung pula dengan value in the middle. Okay, rasa-rasa 1 times 6 or 2 times 3. Dah tengok buku teks, mesti dah tahu dah kan. 1 times 6 or 2 times 3. Boleh tulis pada ruangan chat sambil-sambil cikgu nak buat penilaian dekat awak.
Ini adalah penilaian berdasarkan pemerhatian. Cikgu nak tengok siapa yang rajin jawab dalam ni. Okay. Alright. Okay. Yes. Sebab dah ada jawapan dalam buku kan. 2 times 3. Okay. Awak ambil 2 times 3. Okay. Awak ambil 2 times 3. Alright. And then, okay, x times x is x square. 2 times 3 is 6. Kita nak dapatkan positive 6. And then you cross multiply here. So akan dapat here is 2x, here is 3x. Okay, dan di tengah-tengah tu in the middle is negative 5x. So macam mana nak dapatkan negative 5x? Awak masukkan dia punya simbol untuk 2x and 3x and then transfer the symbol inside the bracket. So bila negative 2 times negative 3 akan dapatlah positive 6. Okay, ini adalah yang dah belajar semasa form 2. Alright, so this one you factorize. Okay, tunjuk ni mesti tunjuk lagi cikgu tunjuk macam mana markah yang akan diberi dalam paper 2. Okay, this one is x minus 2. This one is x minus 3 equals to 0. Jangan lupa letak equals to 0. Masa awak belajar form 2, awak belajar expression. Dalam expression tak ada equals to 0 tu. Sekarang awak belajar quadratic equation. So mesti ada equals to 0. Alright, now. Okay, so awak pecahkan. Okay, sekarang ada 2 bracket. So ambil x minus 2 equals to 0 dan satu lagi x minus 3 equals to 0. Okay, dalam kelas yang lepas kita dah belajar yang roots ni, okay, dia akan ada 2 value untuk quadratic. 1 atau 2 value. Ini keadaannya bila dia ada 2 value, roots dia. Okay, so selesaikan guna linear equation. Okay, so kat sini x equals to 2 or x equals to 3. Jadi roots untuk this quadratic equation is x equals to 2 and x equals to 3. Okay, cikgu nak tunjuk markah macam mana dalam exam. Okay, dalam peperiksaan dekat sini ada 4 markah. Ada 4 markah. Macam mana markah dia? Okay, markah yang pertama, okay, sini ada 3 markah saja, sorry. Sini ada 3 markah saja sebab dia dah terus bagi dalam general form. Okay, kalau dia tak bagi dalam general form akan ada 4 markah. Okay, so markah yang pertama kat sini awak dapat kat factorization K1. Alright, kemudian markah kat sini N1, N1. 3 markah. So tunjukkan workings. Okay, actually ada cara nak guna calculator. Okay, cikgu tunjuk jugalah supaya lepas ni awak boleh double check. Okay, masing-masing pegang kalkulator sekarang. Dah bersedia dengan kalkulator? Ada tak kalkulator dengan awak? Dah. Okay, good. Alright. Pegang kalkulator. Okay. Pastikan sekarang ni, okay, kalkulator awak tu dalam mode yang default. Macam mana nak tahu mode default? Dia ada D kat atas tu. Okay. Alright. Sekarang, okay, siapa menggunakan kalkulator yang sama macam cikgu ni? Okay, ikut step yang cikgu ajar. Siapa yang guna selain daripada yang macam cikgu, mungkin dia ada cara nak kena tekan button yang lain lah. Nanti awak tengok. Okay, function yang kita akan guna, okay, awak tekan dekat mode sebanyak berapa kali? Sampai awak jumpa EQN. Okay, awak jumpa EQN. Okay, kemudian dia tanya unknowns kan? Kita tak mahu yang unknowns ni, kita nak awak ambil anak panah ke kanan, degree. Okay, boleh follow cikgu? Sekarang ni semua masing-masing dah ada di paparan kalkulator dia degree, dia tanya 2, 3. Kat sini kita nak ambil degree berapa? 2 or 3? 2, yes. Kenapa kita ambil 2? Because sekarang ni quadratic function, the highest power of unknown is 2. So kita akan ambil degree 2. Dia tanya value A berapa? So kita tengok coefficient untuk x square. Kan kita dah belajar A, B, C. AX square plus BX plus C. So value A sekarang ialah
1. And then awak tekan equal. Value B berapa? Negative 5. Yes, Tanusha. Bukan 5 Syakira. Bukan 5 tapi negative 5. Kena ambil sekali dengan dia punya simbol depan dia. Sebab kita nak ambil coefficient dia. Kita dah belajar dalam awal-awal dulu. Kita nak determine value A, value B, value C. So sekarang ni value B is negative 5. And then tekan equal. Dan value C is 6. And then tekan equal. So dia akan bagi value. Yes, okay. Ya, good semua. Oh, Syakira silap tulis. Okay. Baik. So sekarang dia dah bagi X1 equals to 3. Tekan equal sekali lagi dia bagi X2 equals to 2. So actually bila dapat soalan kuadratik ni mudah sebenarnya awak nak dapat markah. Because awak boleh check answer. Nak tahu answer awak betul ataupun tidak. Okay. Alright. Now kita cuba soalan yang lain ya. Okay. Sekarang ni cikgu nak ambil soalan. Cikgu nak ambil soalan B. Okay, soalan B. Ya. Question B. Yang ni dia tak bagi dalam general form. Dia bagi x square plus 7 over 2 and then 7 over 2x equals to 2. Alright. So macam mana caranya? Pertama sekali kita hilangkan fraction. Macam mana nak hilangkan fraction? Kita tengok kat situ ada over 2. So maksudnya semua ni dalam equation ni kena multiplied by 2. Kita nak simplify dengan 2 yang denominator tu. So akan dapat setiap yang dalam equation ni kena darab dengan 2 So dia akan dapat 2x square plus 7x and then minus 2. Cikgu dah shortcut dah answer kat calculation kat sini, workings kat sini. Okay. 7 over 2x darab dengan 2 dapat 7x and then, oh sorry, silap. Silap. Okay, tunjuk penuh lah. Tak kita silap. Equals to 4. Okay. Punya nak shortcut. Lain kali jangan shortcut. Kalau shortcut nanti silap macam cikgu. Okay. Tunjuk. So, kat sini akan 2x square plus 7x minus 4 equals to 0. Now dah ada dalam bentuk general form. Okay. So, tak nak buang masa. Sekarang ni kita guna saja calculator. Kita guna calculator. Tapi pastikan awak punya equation tu dalam general form ya. Alright. Cikgu bagi tahu rahsia ni dekat awak saja. Tahu? Jangan cakap kat orang lain. Guna calculator ni. Senang. Okay. Actually awak boleh guna cross multiplication method lah. Okay, to find the value of x tu. Alright. Okay, sekarang ni, okay, guna semula equation tu, function EQN, masukkan semula value A. Value A equals to 2. Value B equals to 7, value C equals to negative 4. Okay, jangan bagi jawapan awak dalam decimal ni. Soalan dia akan bagi jawapan dalam calculator akan bagi decimal. Okay, so kat sini cikgu nak tunjuk. Okay, nanti X akan dapat, kalau 0.5 ni is actually apa? Okay, cikgu padam set. 1 over 2. Yes, Diana. Okay. Dan satu lagi tekan equal, X equals to negative 4. Okay, X equals to negative 4. Okay. Baik. Tips yang seterusnya kita nak buat patah balik. Kita dah ada answer. Okay. Cikgu tunjuk ni jalan mudah lah supaya tak membuang masa. Okay. Dan cikgu tahu masih ada juga yang bermasalah dalam cross multiplication method. Mungkin dia ada masalah lah masa form 2 tak belajar betul-betul. Okay, so dia ada masalah. Kita tak nak drag masalah tu dalam this topic. Okay, so cikgu tunjukkan tips macam mana menggunakan calculator. Alright, so kat sini
work backwards. Dah dapat answer work backwards. So kat sini dia akan jadi 2x equals to 1. Okay? Ada siapa nak tanya macam mana boleh dapat 2x equals to 1? Faham tak macam mana kenapa boleh jadi 2x equals to 1? Macam mana? Okay, macam mana? Alright, cikgu tunjuk Sebenarnya sekarang ni cikgu tunjuk kita buat patah balik. Kita buat backwards. Okay, actually, okay. Mana kita tulis? Okay, actually ada dia equation dia sepatutnya awak dapat 2x equals to 1, then awak tinggalkan x on the left hand side, awak bawa 2 to the right hand side. Okay, so dia akan jadi 1/2 kat situ. Okay, so sebab tu bila kita work backwards, 2 ni kita bawa ke left hand side. Kita darab lah. Okay, faham tak Syakira? Macam mana boleh jadi macam tu? Syakira dah boleh faham? Okay, good. Alright. Okay, yang seterusnya. Cikgu kena padam sebab benda ni rahsia, tak boleh bagi tahu orang. Okay. Alright. So, bila yang x equals to -4 ni akan jadi macam mana? Dia akan jadi x plus 4 equals to 0. Okay, sebab on the right hand side 4 is negative. Kita bawa ke left hand side, dia jadi positif. Okay, belum selesai lagi untuk 2x ni, kita kena biarkan sampai dia jadi equals to 0. So, di sini akan jadi 2x minus 1 equals to 0. Okay, so masukkan dalam bracket balik. Ya, tu sebab tu cikgu kata yang ni work backwards. Okay, masukkan balik dalam bracket. 2x minus 1, this one is x plus 4. Okay, kalau tak percaya betul ataupun tak jawapan dia, cuba guna balik cross multiplication method. Cikgu yakin ada yang tak percaya kat sini. Jom kita tengok. Kita guna cross multiplication method. Okay, kat sini 2x, kat sini x. Yang ni negative 1, yang ni positive 4. Okay, now cross multiply. Cross multiply. Okay, kat sini akan jadi negative x. Yang ni akan jadi berapa? Positive 8x. Okay, and then awak tambah akan dapat positive 7x. Yang ni dapat 2x square. Yang ni dapat negative 4. Dapat balik equation yang bukan yang ini. Dapat balik equation this one. Okay? Boleh faham? Boleh ikut cara ni? Ni rahsia tau, rahsia. Okay. Yang seterusnya C dengan D cuba buat. Cuba buat gunakan yang cara yang cikgu tunjuk ni. Alright. Okay. Next kita akan tengok, tadi kita gunakan factorization untuk find value of roots. Okay. Dalam certain case akan roots cuma ada satu jawapan. Okay, ada satu value. Okay, case yang macam mana nanti awak akan jumpa lah case yang macam mana. Okay, sekarang ni okay, kita nak tengok, tadi dah tengok factorization, now based on graph. Actually kita dah cover dalam previous class. Okay, based on graph, nak tahu yang mana roots dia, yang intersect dengan x axis. Okay, yang ni yang intersect dekat x axis itu adalah dia punya value of roots untuk that equation. Alright. Ni cikgu tak perlu explain further lah. Alright, sebab kita dah cover in previous class. Okay, untuk exercise, belum habis lagi ya. Ada baru yang ni baru satu part yang pertama. Okay, untuk exercise, apa yang awak kena buat, cikgu akan pilih soalan. Okay. Okay, cikgu nak panggil Syakira. Syakira nombor 1, pilih 6. Pilih 6 soalan, nak yang mana Syakira? Cikgu bagi peluang kat Syakira untuk pilih soalan. Cepat. 6 soalan, yang mana nak buat? Soalan 1. Jap cikgu, okey cepat.
Okay, question number 2 cikgu bagi siapa lagi ada yang tengok nama siapa? Lokman. Lokman, pilih soalan nombor 2, 6 soalan. Cikgu nak bagi jawab setiap soalan ni 6 sahaja. Ni latihan awak. Okay, selamat datang Vizul. Okay, Syakira pilih A, C, F, I, G, E. Ni Syakira pilih Okay, A, C, E, F, G, I. Okay, so itu latihan untuk number 1. Lokman ada Lokman? Okay. Lokman A sampai C, A, B, C. Kemudian E, F, H. E, F, H. Okay. Baik, ini yang Lokman pilih. So dia pilih untuk awak semua. Syakira pun dah pilih soalan nombor 1. Lokman dah pilih soalan nombor 2. So ini latihan awak untuk self practice 1.1F. Okay, kita continue. Okay, sempat salin tak ni? Dah tanda dalam textbook? Ataupun dah jot down dalam awak punya test pad? Okay, dah. Alright. Okay, good. Okay, tak apa. Siapa yang terlepas tu tak apa. Nanti cikgu akan upload rakaman kelas ni dalam YouTube. Okay. Now, kita akan tengok. Sekarang ni boleh refer textbook. Page 23. How do you sketch? Dia guna perkataan kat sini sketch. Okay. How do you sketch the graph of quadratic function? Okay, sekarang ni kita tak draw. Kalau dia kata draw, you have to kena ada table of values. Sarah ya? Sarah Tan? Okay? Okay. Saya ada maksud Nabil. Okay, cikgu. Okay, good. Okay. Baik, soalan sekarang ni kita nak tengok how do you sketch. Sketch ni maksudnya dia tak nak yang tepat lah. Awak just lakarkan sahaja. Kalau dia kata draw the graph of quadratic function, awak kena ada tables of values yang kita dah buat semasa form 2. Ya, so form 2 dah lukis kan, dia kata jangan duk keras sangat tangan. Yang tu awak kena draw the graph function. Okay, sekarang ni dia minta sketch sahaja. Okay. Alright, look at your textbook, page 23. When sketching the graph of quadratic function, the following characteristics should be shown on the graph. Ada 3 benda penting yang kena ada dalam awak punya sketch graph tu. Okay, yang pertama, correct shape of graph. Correct shape ni yang mana? Shape dia ada 2 sahaja untuk graph function. Bentuk yang senyum, bentuk yang masam. Okay, itu adalah correct awak nak kena tahu. Sama ada dia bentuk senyum ataupun bentuk yang masam. Kalau bentuk senyum ni awak kena tengok value. Alamak, anakku. Ya sayangku. Adik duduk kat Abi. Sekejap ya, Sat, ada gangguan Sat. Sat adik, Sat. Umi Sat lagi ambil adik. Okay, sekejap. Alright. Apa dah tadi? Okay, ada gangguan Sat. Alright. Correct shape of the graph. So, yang ni kena tengok pada value A. Sama ada A greater than 0 ataupun A less than 0. Okay, yang pertama sekali tengok pada value A. Alright. Yang kedua, tengok pada y-intercept. Okay, yang kedua tengok y-intercept. Y-intercept nak tengok pada value mana? Yes, Diana. Value C. Yes, Tarunsha. Okay, value C. Kena tengok pada value C. Y-intercept tengok pada value C. Okay, dan yang ketiga is x-intercept. Okay, x-intercept of one point that pass through the graph. Okay, sebab x-intercept kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada yang tak ada x-intercept. Macam mana nak tahu tu? Kena tengok value apa ni? Untuk x-intercept. Y equals to 0. Okay, maksudnya awak cari roots dia lah. Okay, awak cari roots dia. Ataupun actually awak boleh tengok hari tu kita dah cover pun dalam kelas yang lepas. Kita dah tengok effect of value A, B and C pada graph function. Okay, kalau x-intercept ni ingat balik macam mana kalau B, value B positif,
dekat mana kedudukan dia. Okay, belah kiri ke belah kanan pada y axis. Okay, awak yang tu awak kena tengok balik. Okay, ataupun betul lah Syakirah jawab tu, tengok, maksudnya awak kena kira value. Okay, boleh juga. Okay, alright. Dia ada dua case kat sini, ada dua case, ada dua situation. Okay, yang pertama, the graph function intersect. Ada intersection pada x-axis. Okay, ada intersection pada x-axis maksudnya dia, kita tengoklah, kita tengok pada example 8 lah. Okay, untuk question A tu. Okay, question A. Jom kita tengok macam mana kita nak sketch untuk A. Alright, untuk A. Bentuk dia bentuk apa ni? Kita tengok value A kat sini. Bentuk senyum atau bentuk masam? Bentuk senyum ataupun bentuk masam? Yang ni X, yang ni Y ataupun tulis FX. Kenapa cikgu tulis FX kat sini? Refer pada soalan yang dia bagi. Ya, senyum. Okay, senyum. Semua senyum pagi-pagi ni. Okay. Baik. So, kat sini value dia value greater than 0. A greater than 0. So maksudnya bentuk dia bentuk senyum. Okay, bentuk dia bentuk senyum. Okay. Yang kedua kena tengok pada y-intercept. Y-intercept. Yang mana y-intercept? Value. Yang ni. Y-intercept equals to 3. Okay. So kita dah boleh lukis dah kat sini. Kita boleh sketch dah kat sini. Okay, cikgu guna colour yang lain. Okay. Actually kita dah boleh sketch dah kat sini. Lukis. Okay. Kita bentuk senyum. Okay, salah ni. Salah. Sekejap supaya nampak lebih tepat. Sekejap ya. Okay. Alright. Okay, cikgu ulang balik kat sini, labelkan sebagai X. Tengok pada function ya. Kalau dia bagi function, dia bagi n square plus 4n. Yang tu kena label n. Dekat x-axis tu kena label n. Kat sini dia bagi X, so pada x-axis X. Pada y-axis fx. Okay, dan awak tahu kat sini dia akan dapat bentuk senyum. Okay, akan dapat bentuk yang senyum. Okay. Kemudian, boleh label dah kat sini, dah boleh label. Cikgu guna colour lain pula. Okay. Yang kat sini, y-intercept. Y-intercept is equals to 3. Okay. Kemudian, kat sini boleh carilah value dia berapa. Tunjukkan. Dalam textbook pun ada tunjuk value of, mana dia? Mana dia? Okay. So awak gunakan yang method yang kita guna factorization method tu lah, y equals to 0 tu. Okay, ataupun tekan saja calculator, akan dapat dua value. Satu value dia value 1, satu lagi value 3. Sat. Okay, baik. Kat mana dah tadi? Okay, so selesai. Ini untuk sketch. Yang penting tadi, kita dapat shape. Okay, shape dia bentuk senyum. Kemudian, kita tahu kat mana y-intercept. Kemudian kita kena labelkan pada x-intercept. Okay, so you can refer other example. Okay, boleh tengok pada other example tu. Untuk B, C and D. Okay. Alright. Cikgu tak explain further lah sebab actually kita dah cover sikit-sikit masa previous class lah. Sekarang ni nak tunjuk macam mana cara nak sketch sahaja. Alright. Okay. Jadi tak ada apa. Okay, now case yang kedua. Okay, situation yang kedua. Situation yang kedua ni tak ada x, dia tak ada intersect pada x-axis. Okay, dia tak ada intersect pada x-axis. Does not intersect the x-axis. Macam mana tu dia tak ada pada x-axis tu? Dia tak intersect pada x-axis. Ingat balik kita ada belajar, cikgu nak tengok pada page berapa supaya awak boleh refer. Okay, page 12. Okay, dalam textbook awak boleh refer pada page 12. Okay. Bukan page 12. Bukan page 12, dia tak ada kat page 12 ni. Yang page 12 tadi boleh refer, nanti cikgu tengok balik . Nanti cikgu tengok balik.
Alright. Okay, example 9. Cikgu dah terganggu sebenarnya sebab tadi dah anak cikgu kacau tadi. Okay. Example 9, sketch each of the following graph or functions. Okay, sekarang ni awak tengok pada function yang kat sini. Okay, awak tengok value A equals to 1. Value B berapa? Value B? Yang lain semua dah senyap dah. Okay, value B 0. Okay, jangan awak pun sama blur. Cikgu ni sebab dah terganggu sebab dengan anak cikgu tadi. Okay, baik. Terima kasih respon. Okay, value B 0, value C equals to 1. Okay, bila B 0 ni kita tahu. Okay, dia tak ada pada, dia tak intersect pada X axis. Okay, macam example B ni pun sama, awak tengok. Okay, value A dia negative 1, value B equals to 0, value C equals to negative 3. Okay, then awak boleh refer pada example. Actually senang sahaja untuk sketch ni. Okay, ikut balik tips dia. Okay, yang pertama dapatkan shape. Yang kedua, kedua ni nak, sekejap ya. Okay, yang kedua ni awak tengok value B equals to 0. So axis of symmetry is the Y axis. Kita dah tengok dah dalam bentuk function. Betul lah dalam page 12. Yang B equals to 0 tu. Awak boleh refer textbook. Okay, awak refer pada textbook yang graf yang ketiga tu. Okay, dia ada bagi graf. Okay, yang mana B equals to 0 tu, dia punya maximum and minimum point adalah pada Y axis ataupun Y axis adalah axis of symmetry. Okay, so ada kaitan dengan yang kita dah belajar tu. Alright, kemudian value C untuk Y intercept. Okay, kemudian carilah yang ni, yang kena tambah sikit lagi. Okay, when X equals to 2, maksudnya awak gantikanlah apa-apa value. Kat sini dia bagi contoh kalau X equals to 2, dia nak dapatkan Y berapa. Awak boleh masukkan contoh, awak nak masukkan value when X equals to 3. Okay, kalau awak tak nak guna 2 pun tak ada masalah. Okay, so awak substitute lah bila F X to 3. So 3 square plus 1. 3 square plus 1 is 10. So kat sini awak akan dapat value yang lain lah. Awak tak dapat 2 kat sini. Okay, yang ni awak akan jadi 3. Dekat sini awak akan jadi 10. So koordinat yang kat sini awak akan dapat 3, 10. Okay, tak semestinya awak ambil 2. Ini dia bagi contoh sahaja. So kalau yang tak ada, dia tak intersect pada X axis, ini caranya lah. Okay, right. Okay, now yang terakhir, yang terakhir dah ni. Untuk latihan. Sekarang cikgu nak minta siapa? Regis. Regis pilih 3 soalan daripada question 1. Tarishini pilih, tak ada pilihan dah Tarishini. Pilih 2 lah. Okay, pilih 2. Tarishini pilih 2. Regis ambil 1. Pilih 1. Okay, pilih 3. Pilih 3. Tarishini pilih 2 daripada question 2. Okay, Regis pilih yang mana Regis? A, B, C. A, B, C. Okay, dari sini A dan B lah. Okay, A dan B lah, senang fikir. Okay, Allah tak nak lah. Cikgu dah pilih dah, cikgu tak nak. Sebab cikgu nak bagi awak cuba untuk yang berbeza. Okay, cikgu dari sini cikgu ubah A dengan C. Okay, cikgu nak bagi yang satu dia bentuk senyum, satu lagi yang bentuk masam. Okay, so itu sahajalah latihan awak. Okay. Dan itu sahaja untuk hari ini. Kita dah cukup pun 40 minit bersiaran dalam Google Meet. Okay. Jadi seperti biasalah cikgu bagi deadline 3 hari. Okay. Cikgu rasa sat lagi pun boleh siap sebenarnya. Okay. Awak gunakanlah masa awak dengan baik. Alright. Jika ada masalah boleh tanya terus dalam grup ya. Kita tanya dalam grup supaya orang lain pun dapat information. Okay. Ada apa-apa soalan? Siapa ada soalan boleh tanya sekarang. John tak ada. Okay.
Oh, graph sketch dalam kertas. Okay. Bila sebut sketch, tak perlukan kertas graph. Okay. Bila kita kata sketch, tak perlu kertas graph. Kita lukis saja atas kertas apa pun tak apa. Nah, sekarang ni lukis guna atas test pad lah. Okay. Kalau cikgu kata draw the graph function, yang tu kena lukis guna kertas graph. Okay. Okay, sebelum awak keluar daripada Google Meet, pastikan awak isi dulu link kehadiran untuk hari ini. Okay, sebarang masalah boleh refer dekat dalam grup Telegram. So, cikgu ucapkan terima kasih, tahniah kepada yang hadir hari ini. Tiang Q, siapa Tiang Q tadi? Trivikram. Okay, so goodbye, selamat berjumpa lagi pada minggu depan. Okay, sama-sama. Okay, cikgu nak sebut nama terlalu panjang kat sini. Adam Haris, Lokman, Diana, Mishira. Tadi cikgu dah nampak. Tirtana, Akilah, okay, Aisyah, sama-sama. Ya, Azna, Tanusha, Nabil, Syakira, ya sama-sama. Sarah, ya sama-sama. Zulfarhan nak cakap, nak tanya ke apa ni? Tanya cikgu saja. Zul, nak tanya apa-apa ke? Nabil Riza, sama-sama. Ya, Regis, you're welcome. Roshan, ya, hi Roshan. Sama-sama. Ya, sama-sama. Welcome, you're welcome. Tarishini, Sharveswari. Ya, Alia, sama-sama.